Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita berjumpa lagi dalam PDPR minggu ke-19 pada hari ini. Ustaz doakan semua anak murid sihat dan telah bersedia untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi Ustaz harap anak-anak murid bersedia dan beri tumpuan kepada rakaman video ini. Okey, jadi Ustaz dah rakamkan. Jadi harap tonton dengan teliti, dengar dengan teliti. Jadi bentar lagi Ustaz akan kongsikan slide pembelajaran kita dan dari situ baru kita tahu apakah tajuk pembelajaran kita. Jadi Ustaz kongsikan sekarang. Okey, tajuk hari ini adalah berkaitan dengan bidang ibadah. Bidang ibadah. Untuk tajuk hari ini adalah solat Jumaat. Jadi bagi tumpuan pada slide yang Ustaz dah buat ni. Bidang kita ialah ibadah, tajuk solat Jumaat. Sebagai pembukaan pelajaran kita hari ini, hendaklah kita mulakan dengan doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Jadi harap semua murid dah bersedia dan sebagai permulaan jom kita dengar laungan azan ini sebelum kita pergi kepada isi-isi pembelajaran kita pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. Okey, kita dah dengar laungan azan itu sebagai permulaan. Moga-moga kita dengar azan tu kita rasa lebih tenang, lebih semangat untuk belajar. Okey, slide seterusnya. Okey.
Tajuk kita hari ini ialah solat Jumaat. Jadi anak-anak boleh buka buku teks muka surat 118. Okay, buku teks muka surat 118. Okay, dah ada di tangan. Okay, pada slide ini yang Ustaz tunjuk ni pun ada paparan buku teks muka surat 118. Okay, kita mula. Hari Jumaat ialah hari yang paling utama dan merupakan penghulu segala hari. Dalam Islam, hari Jumaat adalah penghulu segala hari, iaitu hari yang paling mulia dalam banyak-banyak hari. Hari lain pun mulia juga, tapi hari Jumaat adalah hari yang paling mulia. Okay, dan Rasulullah pun banyak sebut hadis-hadis berkenaan dengan kemuliaan hari Jumaat dan juga amalan-amalan yang kita kena amal, amalan sunat yang kita kena amal sepanjang hari Jumaat. Okay, slide seterusnya. Juga pada buku teks muka surat 119, ya, surat 119. Okay, sekarang kita tengok pada pengertian solat Jumaat. Pengertian solat Jumaat. Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dan didahului dengan 2 khutbah. Okay, bagi murid lelaki, dia dah tahu, dia ada pengalaman solat Jumaat. Tapi bagi murid perempuan, mungkin tengok dalam TV lah bagaimana orang lelaki menunaikan solat Jumaat. Jadi solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur dengan didahului 2 khutbah. Ini pengertian solat Jumaat. Okey, dah boleh faham slide seterusnya. Dalil nakli wajib solat Jumaat dan terjemahan. Okay. Bila sebut dalil nakli ni ialah dalil ayat Al-Quran ataupun hadis yang menunjukkan, menerangkan kewajipan sesuatu, arahan ataupun tuntutan itu. Jadi dalil nakli solat Jumaat ada dalam pada surah Al-Jumu'ah. Jadi dengan Ustaz baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Okay, harap murid-murid pun boleh baca daripada surah Al-Jumu'ah. Terjemahannya ialah, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengenjarkan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Okay, pada ayat ni kita boleh fahamlah sebenarnya Allah menyeru pada orang-orang beriman supaya apabila dengar sahaja laungan azan pada hari Jumaat ataupun dekat-dekat nak masuk waktu zuhur pada hari Jumaat, maka segeralah ke masjid dan tinggalkanlah segala kerja-kerja yang tengah buat, berniaga ke, kerja pejabat ke, mengajar ke, tinggal dahulu dan bersegeralah ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, bagi murid lelaki, dia dah ada pengalaman ikut ayah, ikut abang untuk menunaikan solat Jumaat. Okey. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan kewajipan menunaikan solat Jumaat. Seterusnya, okey. Seterusnya, hukum mengerjakan solat Jumaat. Boleh juga rujuk buku teks muka surat 118. Hukum menunaikan atau mengerjakan solat Jumaat, hukumnya adalah fardu ain, iaitu wajib bagi lelaki Muslim yang cukup syarat. Bagi lelaki Muslim yang cukup syarat. Kenapa tidak wajib bagi murid perempuan? Okay, pada slide akan sebentar lagi saya akan terangkan kenapa tidak wajib bagi perempuan. Okay, jadi hukum mengerjakan solat Jumaat ialah fardu ain, iaitu wajib bagi lelaki Muslim yang cukup syarat. Okay. Seterusnya kita pergi tengok pada syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Okey, dia ada syarat yang mewajibkan seorang lelaki itu
menunaikan solat Jumaat. Ada syarat dia. Okay. Kemudian ada syarat yang menentukan, yang mana syarat itu ialah yang menentukan sah atau tidak solat Jumaat, iaitu syarat-syarat yang mesti ada, wajib ada untuk memastikan solat Jumaat itu sah. Okay, jadi kita tengok dulu syarat wajib. Okay, minta maaf ya, Ustaz tak tulis dalam Jawi kerana komputer Ustaz ni tak ada lagi, Ustaz tak masukkan tulisan Jawi. Jadi Ustaz type dengan tulisan Rumi. Jadi apa yang Ustaz type ni semuanya ada dalam buku teks muka surat 21. Okay, boleh rujuk buku teks muka surat 121, iaitu syarat wajib dan juga syarat sah solat Jumaat. Okey, kita tengok dulu syarat wajib solat Jumaat. Syarat yang pertama, syarat wajib solat Jumaat ialah Islam, iaitu lelaki yang beragama Islam. Tidak wajib ke atas yang bukan Islam. Yang kedua ialah baligh ni ialah cukup umur, lelaki yang cukup umur. Okey. Cukup umur ni maksudnya setelah masuk kepada umur remaja. Okey, umur remaja. Okay, kalau lelaki kita kata umur 13 lah. Majoriti umur 13. Masuk umur baligh. Kemudian ialah berakal. Okey. Wajib bagi orang berakal. Orang yang tak berakal itu orang gila, tidak wajib menunaikan solat Jumaat. Tidak ada kewajipan ke atas orang yang tidak berakal. So orang gila, siapa lagi tidak berakal? Kanak-kanak. Okay? Tidak wajib ke atas kanak-kanak. Okay? Kemudian lelaki. Lelaki. Syarat wajibnya mesti lelaki. Perempuan tidak wajib menunaikan solat Jumaat. Seterusnya, sihat tubuh badan, tidak sakit. Okay, sihat tubuh badan wajib pergi ke masjid menunaikan solat fardu Jumaat. Kalau sakit, tak mampu ke masjid, okey, tidak mengapa. Boleh menunaikan solat zuhur di rumah. Seterusnya bermukim. Bermukim ni ialah maksudnya menetap di suatu tempat. Dan orang lelaki tersebut yang dia tidak dalam perjalanan. Bukan dalam bermusafir. Musafir ni maksudnya dalam perjalanan. Contohnya, Ali nak pergi Kuantan ke Kuala Lumpur pada hari Jumaat. Okay. Sepanjang perjalanan tu akan masuk waktu solat Jumaat. Jadi, tidak wajib ke atas Ali untuk menunaikan solat Jumaat kerana Ali dalam bermusafir. Okay. Dan yang terakhir, syarat wajib ialah merdeka. Merdeka ni bagi hamba. Okay, tapi zaman sekarang dah tak ada hamba. Dia bukan hamba. Zaman Rasulullah tu masih lagi ada hamba. Ada hamba, ada tuan. Okay. Tapi sekarang tidak ada lagi hamba. Okay, jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ada 7 syarat wajib menunaikan solat Jumaat. Bagi lelaki yang ada cukup syarat wajib ni, memang wajiblah atas dia menunaikan solat Jumaat. Seterusnya kita tengok syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, solat Jumaat mesti didirikan dalam binaan yang khusus seperti masjid. Okay. Yang kedua, bilangan jemaah tidak kurang 40 orang termasuk imam daripada permulaan khutbah hingga selesai solat Jumaat. Jadi nak menunaikan solat Jumaat dalam suatu kampung atau kawasan tu mesti cukup sekurang-kurangnya 40 orang termasuk imam, dan bilangan itu cukup daripada permulaan khutbah hingga selesai solat Jumaat. Okay, solat Jumaat didirikan dalam waktu zuhur. Tak sah kalau kita buat solat Jumaat pada waktu solat yang lain. Waktu asar, waktu maghrib ke, waktu isyak. Mesti dalam waktu zuhur. Keempat, tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat dalam satu tempat. Contohnya satu kampung, ada satu masjid yang di situ akan diadakan solat Jumaat. Tidak boleh ada lagi tempat lain dalam kampung itu. Contohnya ada orang lain nak buat solat Jumaat lain. Mungkin dia buat kat surau ke, tak boleh. Mesti hanya satu solat Jumaat saja dalam satu tempat atau dalam kampung. Kelima, didahului dengan 2 khutbah. Okay, bagi lelaki dia tahu. Solat Jumaat ni ada 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Khutbah pertama memang panjang. Khutbah kedua pendek, ringkas.
Okay. Yang keenam, belum didirikan solat Jumaat dalam qaryah ataupun kawasan yang sama. Pasti maksudnya nak solat Jumaat itu pasti tidak, kena pastikan tidak ada lagi, belum ada lagi solat Jumaat yang telah dibuat sebelum orang tu nak buat. Senang cerita macam ni lah. Ada orang, mungkin sekumpulan manusia, dia nak buat solat Jumaat. Okay. Dia nak buat solat Jumaat, tapi dalam kampung tu ada masjid yang orang kampung guna untuk solat Jumaat, dan di situ dah siap solat Jumaat. Jadi dia nak buat solat Jumaat, dia tak boleh, tak sah solat Jumaat dia. Okay, maksudnya kita kembali balik kepada syarat sah nombor 4. Tidak boleh dirikan 2 solat Jumaat dalam satu tempat. Okay. Jadi ini dia syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Boleh rujuk buku teks muka surat 121, dan juga boleh juga tambah maklumat kamu pergi kepada YouTube, type syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Type je, mesti akan keluar video-video ustaz yang lain. Okay, supaya kita lebih faham. Okey, fikirkan mengapakah orang perempuan tidak diwajibkan solat Jumaat? Mesti ramai yang tanya. Sebenarnya orang perempuan tidak diwajibkan solat Jumaat kerana orang perempuan ni akan mendatangkan kesusahan pada dia untuk bersiap pergi masjid. Sebab orang perempuan ni kalau dia rumah, dia kena kemas rumah, dia kena masak, jaga anak. Jadi kalau diwajibkan ke atas dia solat Jumaat, memberi kesusahan pada dia. Okay? Kalau dia bekerja pun, dia terpaksa bersiap. Kalau orang lelaki mudah nak bersiap, dan daripada pejabat tu, pakar-pakar pejabat boleh terus pergi solat Jumaat. Okay, daripada tempat kerja. Tapi orang perempuan dia perlu bersiap, pakai telekung. Jadi ini memberi kesusahan. Sebab tu tidak wajib. Namun orang perempuan boleh solat Jumaat juga. Kalau masjid itu ada ruang untuk wanita. Biasa kalau kita kat kampung kita, tempat kita, masjid tu kalau solat Jumaat penuh. Tempat wanita pun orang lelaki akan gunakan, jemaah lelaki. Tapi ada setengah masjid yang besar, kawasan tempat perempuan sembahyang tu, waktu solat Jumaat, orang lelaki tak guna. Jadi orang perempuan boleh datang ke masjid untuk sama-sama menunaikan solat Jumaat. Contohnya masjid di Universiti Islam Terbangsa Malaysia Gombak. Okay, Ustaz belajar di sana. Masjid di sana waktu solat Jumaat memang ada mahasiswa atau pelajar perempuan yang solat Jumaat kerana masjid tu besar. Jadi kawasan solat perempuan tu tidak ada orang lelaki guna. Jadi orang perempuan boleh sama-sama mendengar khutbah dan juga bersolat Jumaat. Namun tidak wajib. Okey, seterusnya. Okey, dah siap penerangan tadi. Kita dah tengok pengertian solat Jumaat. Okey, kita dah tengok dalilnya. Okey, Ustaz harap kamu boleh baca sekali lagi dan video Ustaz ni boleh diulang-ulang. Okey, supaya lebih faham. Jadi kita dah tengok juga syarat wajib dan syarat sah, dan di akhirnya Ustaz nak bagi sedikit aktiviti lah untuk kamu mengukuhkan kefahaman kamu. Jadi ada 2 aktiviti, minda aktif 1 dan minda aktif 2. Okay, kita tengok minda aktif 1. Ini sila nyatakan, nombor 1 sila nyatakan maksud solat Jumaat. Okay, sila nyatakan maksud solat Jumaat. Yang kedua, senaraikan 5 syarat wajib solat Jumaat dan juga 3 syarat sah solat Jumaat. Tadi kita dah terang. Okey, ini aktiviti bertulis. Sila buat dalam buku tulis SG2. Okey, buat buku tulis SG2. Garis tepi, tulis hari, tulis tarikh dan jawab dalam tulisan Rumi. Okey. Tulis hari, tulis tarikh, garis tepi, tulis tajuk iaitu solat Jumaat, kemudian tulis minda aktif ni, minda aktif, dan tulis nombor 1, sila nyatakan maksud solat Jumaat. Okey, tulis maksud solat Jumaat apa. Kemudian nombor 2, senaraikan 5 syarat wajib solat Jumaat dan 3 syarat sah solat Jumaat. Okey, buat dalam tulisan Rumi, tak perlu tulis Jawi. Kemudian kalau dah siap nanti, sila snap gambar, ambil gambar guna handphone dan hantar ke WhatsApp Ustaz. Kini ada nombor Mudah. Ustaz nak ada aktiviti bertulis. Bila kamu dah dengar, kamu dah baca, kemudian kamu tulis, insya-Allah kamu lebih faham dan mudah ingat. Kemudian ada satu lagi aktiviti. Aktiviti ni minda aktif 2. Okey.
aktiviti untuk menambah pengetahuan kamu tentang masjid. Jadi Ustaz nak kamu cari 3 nama masjid yang terkenal di Malaysia. 3 nama masjid yang terkenal. Ada banyak masjid yang terkenal. Boleh cari di internet, boleh cari di buku, di surat khabar. Boleh tanya ayah, tanya mak, tanya abang, kakak, tok, nenek, tanya. Okay, bila dah tanya, dapatkan 3 nama masjid. Nak tulis boleh ataupun dah hafal. Kemudian sila hantar voice note. Voice note tahu? Di WhatsApp, tapi melalui suara. Okay, kamu sebut nama kamu. Assalamualaikum Ustaz. Saya Aisyah Amani. Okay. Nama saya Aisyah. 3 nama masjid yang terkenal di Malaysia ialah terima kasih Ustaz. Itu saja. Ini untuk menambahkan pengetahuan kita tentang masjid-masjid yang terkenal. Itu sahaja. Ustaz harap kamu boleh tengok lagi video ni beberapa kali. Jadi bagi ibu ayah yang anak di rumah tak ada handphone kerana mak ayah pergi bekerja, okey, jadi video ini boleh diulang berapa kali. Okey. Jadi Ustaz tutup dulu slide ni. Okey. Jadi Ustaz harap kamu dah beri penumpuan dan juga faham berkenaan dengan tajuk kita hari ini, iaitu solat Jumaat. Tajuk yang mudah, bagi orang lelaki mudah faham sebab dia dah melalui dan melaksanakan solat Jumaat. Mungkin bagi murid perempuan dia tak ada pengalaman, jadi dia agak dia perlu sedikit pembacaan. Dan maklumat tambahan kamu boleh dapatkan juga di internet ataupun melalui buku-buku tentang solat Jumaat. Okey, tajuknya ada lagi bahagiannya, kita saya akan sambung pada pembelajaran yang lain. Jadi berkenaan dengan latihan itu jangan lupa buat, dan mudah-mudahan kita mendapat manfaat pada hari ini. Sebenarnya Ustaz dah 2 bulan bercuti, jadi ni Ustaz kembali ke sekolah kerana ada urusan. Okey, Ustaz bercuti selama 2 bulan, bulan 4, bulan 5. Jadi Ustaz harap kita ada lagi tempoh 5 minggu sebelum kita bercuti Raya Haji. Dan Ustaz harap kamu betul-betul mengikuti PDPR yang telah ditetapkan dalam jadual kamu. Ya, jangan skip kerana inilah masanya, inilah waktu kamu untuk belajar. Dan kita berdoa agar pandemik COVID-19 ini segera berakhir dan kita kamu boleh kembali ke sekolah seperti biasa. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.